Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan belajar pendidikan Islam tingkatan 1, pelajaran ke-13 dalam tajuk panduan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelajar bersedia untuk kita meneruskan pelajaran pada hari ini dengan niat yang pertama sekali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niat untuk menuntut ilmu sama-sama insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, kita mulakan dengan maksud beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala bermaksud kita yakin sepenuhnya bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai panduan hidup manusia. Jadi umat Islam wajib beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Surah An-Nisa ayat 136. Wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab yakni wahyu yang telah diturunkan terdahulu daripada itu. Ya, kita lihat nama-nama kitab dan penerimanya. Yang pertama, kitab yang dinamakan Zabur. Zabur ini diterima daripada Rasul, iaitu Nabi Daud alaihissalam. Okey, dan kitab Zabur ini dalam bahasa Syriani, ya. Okey, yang kedua ialah kitab Taurat. Kitab Taurat turun kepada Nabi Musa alaihissalam dan bahasanya ialah Ibrani, ya. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil turun pada Nabi Isa alaihissalam, juga dalam bahasa Ibrani, ya. Okey, dan kitab yang terakhir turunkan kepada Khatamul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ada pada hari ini, yang kita baca, yang kita pegang, yang kita pelajari, yang kita yakin beriman pada kitab ini ialah kitab Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, para pelajar sekalian, inilah 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah yang menjadi panduan kepada umat manusia pada ketika itu dan kita pada ketika ini, iaitu kita beriman dan mengambil pedoman daripada kitab Al-Quran. Baik. Selain daripada kitab, suhuf, ada namanya suhuf, ya. Apa itu suhuf, ya? Suhuf ialah kalamullah, firman Allah yang mengandungi hukum dasar, ya. Kata-kata hikmah dan pengajaran kepada manusia. Jadi orang Islam wajib mengakui bahawa suhuf diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Surah Al-A'la, ya. Sesungguhnya keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan di dalam kitab yang terdahulu, suhuf, iaitu kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam.
Jadi menurut Imam Ibn Katsir, Nabi yang menerima suhuf adalah seperti mana yang berikut, iaitu Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf, Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf, dan yang paling banyak ialah Nabi Sa'is alaihissalam, iaitu sebanyak 50 suhuf. Ya, para pendengar sekalian, jadi inilah di antara nama Nabi dan bilangan suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini, ya. Kita lihat keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi. Samawi ini daripada langit, maknanya kitab wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama sekali, kandungan Al-Quran ini lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, seperti akidah, syariat dan akhlak, ya. Al-Quran ini dalamnya ada berita yang terdahulu yang kita dah lepas lama dah daripada zaman kita ini. Ada berita mengenai peristiwa hari ini, ada berita yang akan datang, alam barzakh, akhirat dan kehidupan di syurga dan neraka. Begitulah perjalanan semuanya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perjalanan manusia, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Surah Al-Maidah, ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kamu. Telah aku redha akan Islam sebagai agama kamu. Jadi Islam ini agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita untuk sampai kepada kehidupan kita yang kekal di akhirat dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, terpelihara sehingga hari kiamat, kerana Allah jamin akan jaga kesucian Al-Quran ini, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara dan menjaganya. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana kalau kitab-kitab yang terdahulu telah diubah oleh tangan-tangan mereka yang tidak bertanggungjawab, dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran mengenai perkara ini, ya. Yang ketiga, Al-Quran menasahkan kitab-kitab yang terdahulu. Kitab yang terdahulu dinasahkan, dimansuhkan, ya. Jadi hukum hakam yang diterima oleh Allah untuk umat manusia seluruhnya akhir zaman ini ialah daripada Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. Maksudnya, dan kami turunkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab suci yang telah ada di hadapannya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum antara mereka ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu dalam Al-Quran ini, ya. Tujuan Al-Quran diturunkan, di antaranya ialah yang pertama sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah Al-Baqarah, ya, ayat 1 hingga 2 yang tersebut, ya. Yang kedua, sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat Al-Quran dalil mengatakan bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
tujuan Al-Quran diturunkan. Yang ketiga, sebagai mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Al-Quran ini ya, para pelajar sekalian, mukjizat Al-Quran. Kalau kita tengok bahasa Al-Quran ini segar, terkini. Kita tengok bahasa manusia yang ada seluruh dunia. Kalau bahasa kita sekalipun, kalau 10 tahun dulu, 20 tahun dulu bahasa yang lain ya. Ayat cara penulisan ya, 10 contohnya ya. Ayat dulu tak sama ya, bahasa itu dah jadi lama. Tetapi Al-Quran ini walaupun 1000 tahun lebih dibaca dan tak dibaca, terasa segarnya, barunya, dan bahkan bahasa inilah yang akan kita gunakan di syurga nanti ya. Okey, penemuan sains dalam Al-Quran kita tengok ya, contohnya banyak ya. Ini di antara contoh yang dibawa untuk kita pelajari. Itu proses kejadian manusia dinyatakan lengkap dalam Al-Quran mengenai kejadian daripada nutfah, ya, sperm dengan ovum, kemudian alaqah, segumpal darah, okey, mudghah, seketul daging, okey, izam, jadilah tulang. Kemudian pergi kepada izam lahma, tulang yang dibaluti dengan daging. Kemudian jadilah janin yang ditiupkan roh, dan akhirnya jadilah bayi, dan jadilah kita lah para pelajar sekalian, kita lah ya, jadilah seorang manusia. Proses ini yang kita tak nampak, semuanya berada dalam perut ibu kita kan. Jadilah kita pada hari ini seorang manusia. Begitulah. Tak ada yang lahir daripada bulu betung ya. Semua lahir daripada perut ibu. Baik. Lengkap. Ada dalilnya dalam ayat Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Ya Allah, tingginya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallah, sebaik-baik pencipta ya, mengenai proses kejadian kita sebagai manusia, dan akhirnya kita akan balik menghadap Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti ya. Okey, ini proses kulit manusia yang anak-anak pelajar sekalian boleh bacalah mengenai macam mana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah gantikan kulit yang terbakar dengan kulit baru. Kalau di dalam keadaan di dalam neraka ya, macam mana pedihnya, sakitnya, dahsyatnya kehidupan di dalam neraka yang tidak dinamakan kehidupan dan tidak ada kematian. La yamutu fiha wala yahya ya, tidak ada kematian dan tidaklah boleh dinamakan kehidupan. Okey, ada dalam ayat yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menjadi pengajaran kepada kita. Bahkan kita ini apabila kita baca Quran, takutnya kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak terperi pedihnya. Para pelajar sekalian, kejadian kulit manusia ini macam mana di akhirat besok, begitulah yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita ya. Baik, akhir sekali ialah hikmah beriman kepada Al-Quran. Hikmah beriman kepada Al-Quran ya. Yang pertama sekali, dapat menjaga jiwa, keturunan dan harta, kerana Al-Quran melarang manusia, melarang perbuatan yang merosakkan seperti membunuh ya. Tak boleh, dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tegah. Jadi dapatlah menjaga jiwa manusia, keturunan, harta ya. Yang kedua, dapat meninggikan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kerana Al-Quran menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi sebagai rahmat
ke seluruh alam, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat ke seluruh alam, ya. Yang ketiga, dapat membentuk masyarakat yang berperibadi mulia, kerana Al-Quran mengajar manusia perkara yang membawa kebaikan dan melarang daripada melakukan perkara yang membawa keburukan, ya. Islam melarang kita buat perkara yang buruk, dan Islam menggalakkan kita daripada ayat Quran untuk berperibadi mulia dan membawa kebaikan kepada diri, masyarakat, ummah dan seluruh dunia, ya, kehidupan manusia dan juga untuk makhluk-makhluk yang lain, ya. Yang keempat, merapatkan hubungan persaudaraan sesama Islam dan menjaga hubungan baik dengan bukan Islam. Okey, kita ini dianjurkan untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan kita ini melimpah, bukan sahaja dapat dilihat, dapat dirasai oleh orang Islam, bahkan hayawan, makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Kerana kita jadi baik, kita menjaga makhluk Allah, kita menjaga muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai khalifah iqamatuddin, untuk mendirikan agama, wasiyasatud dunyawi, dan kita nak mentadbir dunia ini dengan agama. Yang kelima, dapat meningkatkan ekonomi negara, kerana Al-Quran menggalakkan manusia bekerja mencari rezeki yang halal. Berapa banyak ayat yang menganjurkan kita supaya mencari rezeki, makan makanan yang baik, makanan yang halal. Bahkan ada ayat mengenai perniagaan, ayat mengharamkan riba, ayat mengharamkan mencuri, merompak, ayat yang menghalalkan perniagaan, yang menganjurkan perniagaan, usaha dan sebagainya. Banyak sekali, ya, ayat daripada Al-Quran, ya. Yang keenam, negara aman dan maju, kerana Al-Quran menyeru manusia melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi perbuatan yang mungkar, ya. Jadi kalau semua umat Islam, semua umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW ini beriman kepada Al-Quran, insya-Allah mereka akan sentiasa melaksanakan perkara ma'ruf dan menjauhi perbuatan yang mungkar. Para pelajar sekalian, inilah di antara panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitab Al-Quran yang menjadi pedoman sepanjang hayat kita. Bacalah Al-Quran, telitilah, telaahlah, kajilah. Banyak sekali ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah yang belum kita dapat laksanakan lagi daripada ayat Al-Quran, ya. Jadi apa yang kita dapat laksanakan secara individu, buatlah, ya. Kita buat, kita laksanakan, tengok, belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Anak-anak sekalian, pada musim PKP ni lagi-lagilah dianjurkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Hikmah dia ada ketenangan. Baca Al-Quran itu dapat ketenangan. Bahkan kalau kita baca, kita teliti, kita telaah, kita kaji, maka mendatangkan ketenangan dalam diri kita. Bahkan rasa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu bahawa nanti suatu hari kita akan balik ke tempat asal kita yang kekal di akhirat nanti. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang Ustaz kongsikan pelajaran 13 hari ini dapat manfaat kepada para pelajar sekalian. Setakat itu dulu, kita tangguh kelas dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.